Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara saya sekalian. Kita nak cerita satu topik yang panas untuk budaya kita kat Malaysia ni, supaya kita dengar dahulu. Saya tidak mahu mempertikaikan tentang masalah antara lelaki dengan lelaki ataupun konsep-konsep LGBT semua ni. Saya nak letak ke tepi dahulu. Saya lebih mempertikaikan tentang kalau kita antara sama jantina kalau melakukan seks, apa yang berlaku. Dan kita fokus pada malam ini iaitu antara lelaki dengan lelaki terutama sekali. Dan dari situ datangnya topik pada malam ini, kenapa kita tak boleh kahwin antara lelaki dengan lelaki. Kenapa Tuhan tak membenarkan, sebab semuanya atas alasan yang saya nak bagi pada malam ini melalui medical, melalui perubatan. Kita tidak mahu sentuh masalah kepercayaan, budaya ataupun hukum-hukum dan sebagainya itu, sebab itu bukan kepakaran saya. Maka saya lebih minat kepada mereka, sebab ada kajian pada, tak salah saya, pada 2017 ke lebih kurang 4-5 tahun lepas, ada kajian oleh KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri, yang diperhitungkan untuk kawasan Kota Kinabalu dan Kuala Lumpur. Dibuatkan survey, ramai juga mendapati hampir bagi mereka yang terlibat antara homoseksual terutama sekali ataupun antara lelaki dengan lelaki ni, mendapat hampir lebih daripada 14 kali ganda terjerumus ke penyakit seperti HIV yang ditakuti sangat-sangat tu, sehingga kan ada yang kena AIDS pun. 14 kali ganda lebih tinggi risikonya kalau dibandingkan dengan mereka yang dalam penagihan dadah atau mengambil suntikan-suntikan melalui jarum-jarum yang di-sharing semua tu kan pun masalah besar, betul tak? Tapi rupa-rupanya masalah antara lelaki dengan lelaki ni melibatkan lebih daripada 14 kali ganda peluang. Kalau satu dunia dibuatkan kajian lain pula, di negara-negara barat lagi dahsyat, sampai 18 kali ganda peningkatan yang dinamakan penyakit HIV ni disebabkan amalan homoseksual. Jadi saya mempertikaikan dan ingin menceritakan pada anda pada malam ini berteraskan kepada konsep medical, sebab hanya lebih kurang kata kat Malaysia tak lebih daripada 30% yang membuat medical check up kalau mereka terlibat dalam masalah LGBT, termasuk lesbian, termasuk bisexual, termasuk transgender. Anda semua tahu homoseksual dan transgender. Homoseksual ni maksudnya selalunya antara lelaki dengan lelaki. Transgender ni maksudnya selalunya kita bicara lelaki yang terampilkan semacam perempuan. Ataupun kalau perempuan nak macam lelaki itu tak berapa menjadi masalah. Yang menjadi masalah disebabkan hanya 30% yang terdedah kepada ilmu ataupun informasi tentang masalah penyakit-penyakit yang boleh dijangkiti melalui amalan ini. Faham tak? Yang saya nak tekankan ialah supaya kita, kalau mereka yang masih lagi tidak terjebak ataupun tidak termasuk dalam golongan yang LGBT atau terutama sekali yang dipanggil homoseksual ni, saya minta you hati-hati. Saya cuma fokus kepada penyakit. Boleh belajar tak sesuatu, tak kira sama ada you terlibat tak terlibat, semua kena dengar, terutama sekali yang ada anak, yang ada cucu, yang kecil-kecil, sebab ada elemen-elemen yang hampir sebelum umur 25 katanya. Kalau ada sejarah-sejarah lama, disebabkan tidak ada satu genetic factor pun yang telah dikenal pasti oleh saintis yang menyebabkan you jadi gay ataupun jadi termasuk golongan LGBT ni. Faham? Maksudnya kita tak boleh salahkan keturunan, kita tak boleh salahkan genetic factor, sebab tak ada satu jin pun yang belum diketemui sampai setakat ini yang membolehkan you salahkan Tuhan. Maksudnya Tuhan dah buat genetik you macam kita. Saya jadi lelaki, takkan nak salah Tuhan kenapa saya jadi lelaki, atau you jadi perempuan, kenapa nak salahkan Allah kenapa kau jadi perempuan. Tak boleh macam tu. Sama juga kalau you dah kena
orang kata apa, amalan you macam homoseksual ni tak boleh, sebab tak ada jin yang mengatakan tu. Jadi ada kajian mengatakan 5-10% saja yang tak tahu sebab kenapa boleh bertukar sampai kalau you lahirkan lelaki tapi you jadi androfilik. Tak androfilik. Andro tu lelaki, filik tu minat kepada lelaki. Kan sepatutnya fitrahnya manusia dijadikan lelaki minat kepada perempuan, dijadikan berpasangan, tetapi ada cerita yang dipanggil androfilik. Sehingga kan satu kisah tu saya agak pelik juga. Dia kata kalau ramai sangat family you semua lelaki, katakan anak sampai 6-7 orang, semuanya ramai lelaki, seorang dua je perempuan, katakan anak lelaki yang hampir kalau ada last tu ataupun second last, yang bongsu ataupun second last tu, selalunya mereka lebih ke orang kata apa, minat kepada lelaki juga. Ini orang kata apa, salah satu daripada kajian yang saya baca. Pelik juga tetapi benar. Memang ada kes-kes macam tu. Tapi yang lebih ramai adalah disebabkan oleh sejarah. Yang jadi lesbian, yang jadi gay dan sebagainya, selalu ada sebahagian daripada mereka menceritakan secara ikhlas yang mereka ada sejarah pahit, ada waktu gelap hidup mereka, waktu kecil-kecil dicabul oleh atau didera secara seksual oleh orang yang mereka percaya sendiri. Pernah dengar kan, kadang-kadang sampai maksud saya, orang kata apa, kalau binatang pun tak makan anak dia sendiri, tapi ini kadang-kadang dilakukan oleh family sendiri, abang sendiri, ada bapa sendiri pun, atuk sendiri. Jadi kalau dengar cerita ni agak gerun jugalah. Tapi mereka ni you tak boleh salahkan, cuma nak buat macam mana, kau kena tukar juga. You tak tahu masalah psikologi yang dilalui oleh mereka, maka mereka kadang-kadang dah benci kepada sesiapa yang boleh memberi dia orang. Sebab tu dia orang kalau pergi ke, dia pernah dengar kat cerita-cerita ke asrama ataupun persatuan-persatuan, kalau dia sama-sama lelaki, dah begitu lama sekali, dah ada abang angkat, adik angkat punya sistem ni, mulalah buat cerita macam ni. Jadi kalau ada dia boleh tumpang kasih sayang tu, kat situ boleh jadi cerita. Pernah dengar cerita macam tu? Tapi ada juga cerita-cerita yang Tuhan kata kita tu menzalimi diri, kita membenarkan environment kita. Kita selalu bercampur gaul dengan orang-orang yang memang minat ke arah begini, dan diajaknya kita berkawan rapat pula tu, kadang-kadang ini pun boleh menjadi cerita. Jadi pengaruh-pengaruh ni lah. You pernah dengar cerita guru-guru, kadang-kadang warden tempat-tempat mereka tinggal. Jadi semua ni sejarah. Okey, sebab tu dalam bahasa sains dia panggil epigenetik. Disebabkan genetik bukan faktor lagi dah, tidak ada yang boleh kita kenal pasti melalui genetik, maka epigenetik sekarang memainkan peranan yang lebih dahsyat daripada genetik sendiri. Pernah dengar tak epigenetik? Epigenetik ni beyond, atas daripada genetik. Berarti genetik tak main langsung faktor pun tak jadi hal, tetapi dia masih boleh bertukar wajah kepada miripnya atau minatnya kepada sesama seks, sesama jantina. Itu yang dipanggil environment tu. Tersangatlah mustahak siapa yang berkawan, siapa yang bagi informasi. Dan sekarang pula zaman-zaman internet, social media kita, apa yang dia orang tak boleh tengok, faham tak? Dari kecil, umur tak sampai 10-11 tahun dah tahu semuanya. Jadi walaupun saya cerita macam ni, orang kata jangan berani-berani nak cerita. Saya tak payah berani cerita pun, dah ramai orang lebih tahu daripada saya. Bahkan saya masih belajar, betul tak? Ramai yang telah mendapat manfaat dari DND 369 Sacha Inchi Oil. Pastikan DND 369 Sacha Inchi Oil yang original hanya dari DND. Dapatkan daripada dropship sah DND. Baik, jadi malam ni yang paling kita takut, saya kata apa tadi, bila antara lelaki sama lelaki, bila mainan seksnya tidak mengikut fitrah lagi dah, boleh faham maksud saya kan? Jadi maka keluarlah, Tuhan pun bagi penyakit yang dinamakan HIV, virus yang cukup kuat, lebih kuat daripada antibody kita, lebih kuat daripada sel yang dinamakan T cell. Ada satu sel yang dinamakan kalau ada dia punya brand pun, CD4.
Tak apalah, bukan you kena ingat pun, tapi saya seronok belajar benda-benda macam ni. Rupanya ada satu yang dinamakan CD4 T cell dalam badan kita yang paling kuat untuk lawan yang paling dahsyat, termasuklah macam virus-virus yang sekarang tengah liar kan, tetapi HIV lagi kasar. Bila dia masuk, dia memang nak attack T cell ni dahulu. Bila dia boleh makan, take over, dia macam pergi berperang kan. Memang dia take over betul. Bila dia take over, dia multiply berbilion-bilion sel. Dan anda mula-mula cuma dapat macam batuk-batuk, demam-demam, sesama, sikit-sikit je. Dan selalunya disebabkan oleh masalah ataupun amalan seks yang tak natural, saya kata tadi. Kadang-kadang anal sex lah, oral sex dan sebagainya, dan tak protect, maksudnya tak pakai kondom dan sebagainya tu. Dan kadang-kadang disebabkan oleh yang kalau you pernah dengar tak, dia tidak berdosa langsung. Kadang-kadang wife tu sendiri dijangkiti oleh husband, ataupun husband sendiri yang soleh betul-betul, yang betul-betul tak tinggal sembahyang, semua pun boleh kena. Tak boleh, sebab apa? Melalui darah, injection, ataupun pakai jarum-jarum yang tersalah dibersihkan, ataupun terkena tempat yang luka-luka, sama luka dengan kulit ni bergesel pun boleh masuk virus tu. Ataupun orang yang tattoo, tahu tak, zaman sekarang ni suka pergi bubur ni design-design kat kulit tu. Ataupun pregnant, kalau mak dah kena HIV boleh transfer pada anak. Semasa menyusu pun boleh transfer. So hati-hati. Boleh tak you check partner you? Selalu saya kata tolong check. Dulu saya cerita tentang syphilis dan gonorrhea, tapi yang tu ada ubat dia. Yang ni ada ubat tapi belum ada cure. Maksudnya ubat untuk mempertahankan supaya dia boleh hidup lama je, boleh tahan hidup. Tapi belum cukup baik. Sebab apa? Yang siapa yang pergi gunting rambut dan pakai ni cukur-cukur rambut atau tepi-tepi semua ni, berhati-hati kalau dia pakai pisau tu, make sure dia buang pisau yang lama sebelum dia cukur rambut ataupun tepi-tepi you ni kan. Bahaya sangat kalau ada perdarahan apa-apa nanti. Okey. Saya pun tak terfikir pula tukang rambut saya tu memang dia patahkan kan, jenis-jenis pergi tu, dia patahkan dia punya pisau blade tu, nak save satu blade dia patah dua, ingat tak? Dia pakai ni, lepas tu dia buang, dia ambil baru. Tapi perhatikan bekas-bekas tu. Baik, kalau you dah ada flu, kalau you dah ada sampai ni, dengar ni kalau you ada berat badan tak sangka-sangka boleh turun cepat, lepas tu you demam dan malam-malam berpeluh, ni semua antara gejala-gejala. Jangan sampai you buat tak nampak benda-benda ni berlaku. Saya nak you check. Kalau you hantar anak you pergi jauh ke sekolah asrama, sekali-sekali balik tu tolong discuss secara open, tanya elok-elok. Ada orang bully tak, ada orang suka buat benda pelik-pelik tak. Semua ni kena check awal-awal lagi, terutama sekali zaman sekarang. Okay. Lepas tu you tengok dia ada bengkak-bengkak lah, 2-3 minggu pertama tu lymph node dia, kelenjar dia. Lepas tu dia ada masalah batuk atau paru-paru dia. Okay. Sebab kita risau nak kena check TB pun sekarang. Orang-orang yang ada HIV ni senang kena TB, pneumonia, maksudnya paru-paru dah rosak. Lepas tu ada ulcer mulut, macam pecah-pecah, ulcer of the mouth tu. Lepas tu di bahagian kalau homoseksual ni di bahagian anal, di bahagian dubur, semua kena check. Kalau ada ulcer dan sebagainya. Lepas tu senang kena diarrhea tak? Cirit-birit, senang letih lesu tak pasal-pasal, dulu nampak bermaya, dan dia dah mula kabur pemikiran dia. Jangan main. Sampaikan you nampak dia jadi murung sebab tak tahulah, kadang-kadang dia rasa bersalah ke, atau dia rasa dia tak tahu nak buat apa, ataupun dia simpan cerita. Ramai rakyat Malaysia tak berani cerita benda ni sebab ada stigma. Tahu stigma tak? Nanti orang ngam you, orang ngam pula, tahu orang gam you. Okey, maksudnya takut kena mark dengan orang dan sebagainya. Sebab tu yang nak pergi belajar, yang nak pergi jumpa doktor pun segan-segan. Sebab di Malaysia, bukan kata orang yang terlibat, yang para
doktor perawat sendiri pun kadang-kadang tak pandai nak handle kes-kes macam ni. Jadi mereka yang memerlukan rawatan, memerlukan nasihat dan kaunseling pun jadi segan nak jumpa. Itu pakai refer sendirilah, macam dengar lecture saya macam ni. Yang penting ialah you kena tahu kalau sampai dah ada macam lupa-lupa dan tak boleh fokus lagi dah, maksudnya neuro maksudnya nerve you akan terganggu, saraf-saraf you terganggu, dan apabila you dapat super infection, saya nak bagi tahu kat you, bila kena HIV ni dalam sebulan 2 dia akan lega, you akan clear, macam dia self healing, dia baik sendiri. Kan you ingat tak cerita dulu sifilis, penyakit sexually transmitted ni yang menular melalui seks, kadang-kadang Tuhan bagi macam tak serius. Ulcer dia pun tak sakit, tak pedih, tak tahu you clear je. Faham? Tetapi dia boleh hidup di dalam badan kita antara 2 hingga 10 tahun. Jadi mungkin 5-10 tahun lagi, sewaktu you kena masalah hidup you yang lain pula, kebetulan macam jatuh ditimpa tangga pula lagi. Kan dalam you keadaan stres, katakan berhutang, you punya virus ni hidup balik, dia timbul menggelegak macam gunung berapi. Masa ni lah you punya immune system dah cukup tak tahan lagi dah tak boleh lawan lagi dah, tak boleh simpan lagi dah dia tu, maka dia meletup-letup. Maka masa ni lah you selalunya akan bermasalah. Kita kalau ada sampai jadi AIDS tu, apa dia panggil, immune system kita, immune deficiency kita tu dah mula jatuh terus. Itu yang orang takut pada AIDS. Sebab apa? Penyakit lain akan tumpang sekaki dan orang selalu meninggal goodbye disebabkan penyakit lain. Contoh penyakit pneumonia lah, penyakit fungus lain lah, macam-macam dalam badan kita akan menyerang. Walaupun tak seserius, kalau orang biasa boleh lawan, kita dah tak boleh lawan. Kadang-kadang demam sikit, kita dah jadi demam yang teruk, satu badan dah jadi macam septic, maka kita selalunya meninggal disebabkan super infection. Maksudnya jangkitan lain tumpang naik sekaki dalam badan kita sehinggakan kita tak boleh tahan lagi dah. Itu yang disebabkan kita takut sangat. Bagi mereka yang saya kata apa tadi, homoseksual atau transgender, kita kena bagi nasihat supaya anda kena berhati-hati. Saya cuma ingin menasihati supaya jaga diri elok, supaya nombor 1 untuk diri sendiri, nombor 2 adalah untuk family you ataupun untuk mereka yang you sayangi ataupun partner you sendiri. Berhati-hati, terutama sekali lelaki yang bisexual, maksudnya you minat pada lelaki kat luar tapi balik you masih lagi bersama dengan isteri you. Kesian pada isteri you, kesian pada anak you. Nombor 1, itulah dia penyakit yang paling ditakuti. Nombor 2, penyakit tambahan apabila you punya immunity dah jatuh. Nombor 3, institusi family you akan kalau yang berfamily lah akan lerai, maksudnya akan dismantle, akan institusi itu akan jadi berterabur disebabkan tidak ada lagi kepercayaan dan orang tak boleh lagi kadang-kadang bukanlah dia berjangkit sangat, kalau berdekatan salam semua tak ada apa, peluk-peluk pun tak ada apa-apa, tetapi orang dah tak berani dekat. Itu adalah budaya kat Malaysia memang macam tu. Kat overseas masih lagi open minded kan. Dan seterusnya bagi mereka yang bercadang untuk menukar jantina kan, ramai yang pergi ke Thailand untuk menukar daripada lelaki nak jadi perempuan, terutama sekali perempuan nak jadi lelaki ada juga tapi tak berapa ramai. Yang ramai lelaki nak jadi perempuan, sehingga kan operate bahagian-bahagian private tu sebab nak jadi macam perempuan betul kan. Berhati-hati sebab ada risiko-risiko yang tinggi bila melakukan proses ni, sebab pada dasarnya anda masih lelaki tetapi bila ditukar dengan hormon, dimasuk silikon dan sebagainya, itu ada isu-isu yang tertentu dari sudut medical. Faham? Okey. Dan ujung-ujung sekali kita tutup cerita adalah dari sudut mental, maksudnya dari segi psikologi. Saya faham sangat sebab saya pernah bertugas di University Hospital dahulu. Walaupun tak banyak saya tengok kes
ni LGBT ni ataupun homoseksual, tapi ada cukup untuk saya beri sedikit feedback mengatakan sebahagian besar daripada mereka ada ketidak tenteram. Orang kata apa, tenteraman hidupnya itu maksudnya peacefulness, ketenangan hidupnya itu agak terganggu sebab mereka, terutama sekali di negara kita yang masih lagi tertutup cita-cita macam ni, jadi mereka kadang-kadang rasa sesak nafas. Mereka tak tahu kat mana nak luahkan perasaan, nak cari orang kata apa, rawatan pun kadang-kadang susah, dan kadang-kadang mereka merasakan berbelah bagi, nak patah balik ke ataupun nak teruskan ke. Itu semua adalah sampaikan mereka jadi murung, depression, dan kita perlu sampai kena bagi ubat lah. Itu sedikit pengalaman saya, maka saya boleh faham. Yang lain saya serahkan kepada anda sendiri untuk buat keputusan. Yang penting jangan sampai kena AIDS atau HIV yang tak boleh dikontrol daripada peringkat awal lagi. Faham? Okey, cukup dulu malam ni. Saya mengharapkan you faham kenapa saya keluarkan topik macam ni dan kenapa Tuhan tak benarkan antara lelaki dengan lelaki berkahwin. Faham? Okey. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia anda tetap, saya minta dan saya doakan supaya jadi bahagia dan akhirat syurga. Jangan lupa senyum sokmo, belajar ilmu terus supaya kita dapat lepaskan dan feel good all the time. Let go and feel good. Okay, bye. Baik, saya mencari cuma 20 orang saja yang kali ini untuk saya buat kelas demi kelas, untuk saya mengajar dia jadi dropshipper saya. Saya punya trainer, saya dah ajar di mereka untuk train you all tanpa modal langsung, yang perlu cuma handphone dan jari yang masih boleh bergerak. Kalau itu ada, you dah boleh berniaga tanpa modal, tanpa risiko apa-apa. Sama ada you bekerja boleh buat part time ataupun full time suri rumah tangga, no problem. Dengan syarat you kena rajin sedikitlah belajar dan ikut apa yang kita tunjukkan, sebab semuanya dibuat secara percuma. So kalau nak dari antara 5 hingga 10 ribu tu, orang kata apa, senang-senang aja kalau you buat betul-betul. Okey, nak lebih pun boleh, tak ada masalah. Nanti kita pelan-pelan akan ajar you, dan yang penting you sign up dulu secepat mungkin. Cuma 20 yang pertama saja, okey?